位来宾，大家好。Terima kasih Syekh Kewi kerana sambutan Hari Raya Hari Kebesaran Masyarakat Cina seluruh dunia. Jadi saya ucapkan Kuih Pacoy, Sin Nian Kuai Le. Tadi Tan Silo sebut Sin Nian Hao. Saya nak tambah Sin Nian Hao, Nian Hao. Surat TPM Datuk Seri Fadilah Yusof, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, Menteri, Menteri Menteri, rakan saya Tan Sri Juan, Presiden SCIM, Datuk Kuasa Puan Sri dan Datuk Kuasa yang hadir dan rakan-rakan saya muliakan. Saya mohon maaf kerana lewat sikit. Hari ini ada mesyuarat Majlis Kemajuan Islam yang dipengusikan oleh Sultan Selangor bagi pihak Raja-Raja Melayu, dan saya terpaksa tinggalkan selesai majlis dan terus ke sini, dan seperti sudah tahu sebahagian besar ahli jemaah menteri kabinet yang ada di sini menunjukkan kerjasama di antara kerajaan dan syarikat swasta dan kepentingan yang kita lihat dari khidmat ACCIM selama ini. Satu perkara yang penting hasil dari mesyuarat tadi ialah kenyataan Wahidudin Yang Maha Mulia Tuanku Raja Selangor, Sultan Selangor, yang menekankan dan cuba melurus dan menurunkan suhu hangat politik terkait dengan keputusan Mahkamah Persekutuan mengenai kedudukan Mahkamah Syariah di negara kita. Mungkin di kalangan masyarakat Cina tidak merasakan tekanan itu, tetapi di kalangan masyarakat Melayu, masyarakat Islam seluruh negara, isu ini menjadi isu politik yang sangat hangat. Hukum dijatuhkan, mencerca penghinaan kepada hakim-hakim dan kerajaan dan sebagainya. Maka apa yang dititah oleh Tuanku Sultan Selangor ialah merujuk kepada keputusan Mahkamah Persekutuan. Malaysia ini negara hukum. Negara hukum maknanya patuh pada prinsip perlembagaan. Jadi keputusan Mahkamah Persekutuan itu menurut Tuanku Sultan Selangor jadi hormati, kerana Mahkamah Persekutuan tunduk kepada hukum dan semangat perlembagaan, tidak timbul nak meringankan atau meremehkan kedudukan Mahkamah Syariah. Jadi saya bagi pihak kerajaan tentu menyambut baik kenyataan Tuanku Sultan Selangor selaku pengusi Majlis Kemajuan Islam yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja Melayu, yang masih tegas mempertahankan semangat perlembagaan negara. Kalau ada pun apa-apa tindakan cadangan baru rujuk kepada kuasa, kita telah lantik Tun Zaki Azmi, mantan Ketua Hakim Negara, untuk membersihkan itu kuasa, mengkaji masalah-masalah dibangkitkan oleh negeri dan masyarakat Islam tentang syariah. Tetapi tunggak perlembagaan tak boleh dirongkai. I need to emphasize the need to acknowledge the fact that this country is based on the rule of law, and therefore the constitution of the nation and the laws must be respected. The decision by the federal court is based on their interpretation of the constitution and the law. Nothing to do about their rejection
of Islam or the Sharia principles, which is being abused, used and criticized by some sections in this country. So the categorical statement by the Sultan of Selangor, appointed by the Malay rulers, in support of the federal court decision, must be widely acclaimed by the Malaysians, Muslims and non-Muslims. Of course, the Muslims want the Sharia court to be given some recognition. We don't dispute that. And some issues relating to Sharia laws need to be strengthened. Is again not a controversial issue, but it must go through a clear process. We must give also a very clear categorical assurance that any attempt to strengthen the Sharia courts will not be at the expense of the non-Muslims, and the role of the court and judicial system which is being practiced today. So these are fundamental issues which is important. And Tasilo made reference to the issue of stability. Stability means all Malaysians, irrespective of race, religion or creed, must respect this, not only the constitution, but the spirit of the constitution. That this country, majority of whom are Malays, advocate provision to protect the interests of the Malays and the language and the Malay rulers and the privileges, but this constitution protect the right of every single citizen in this country. Jadi saya mulakan dengan penegasan ini kerana inilah semangat kepaduan dan kerajaan yang kukuh, dan saya beri jaminan kita tidak akan tergugat. Kerajaan ini masih kuat, kita ada kekuatan 2/3 dalam kerajaan, dan kita gunakan kekuatan tahun ini 2024, dan saya beritahu rakan-rakan saya Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri ada di sini, fokus kita, fokus utama kita ialah mengangkat semula Malaysia sebagai negara yang ada kekuatan ekonomi, pelaburan dan pembangunan yang boleh dibanggakan. Dan ini bermakna meningkatkan pelaburan dalam negeri, domestik, dan pelaburan luar. Saya ucapkan tanya juga pada rakan-rakan, ya, masuk Kementerian MITI yang bergegas dan berusaha untuk mendapat dan menarik minat pelabur dalam dan luar negara, dan tanpa bertikai termasuk kawan-kawan rakan-rakan Jemaah Menteri dan ketua-ketua agensi yang membantu. Kita telah mencatat rekod yang membanggakan, yang menarik, kerana umumnya menganggap dan menerima kenyataan politik kita stabil, dan insya-Allah kita akan hanya hadapi pilihan raya dalam tempoh 4 tahun, dan saya berhajat insya-Allah akan kekal mengemudi kerajaan ini dengan kuat selama 4 tahun. Kalau fokus kita ke ekonomi, beberapa teguran pandangan dikemukakan. Yang pertama, beberapa dasar seperti transisi tenaga, energy transition, transformasi digital, digital transformation, food issue yang melibatkan keperluan meningkat pengeluaran makanan, industri makanan, food security. Ini semua harus diberi penekanan, dan semua kementerian tumpu untuk meningkat usaha dalam bidang-bidang tersebut, dan tidak boleh lagi ikut kaedah lama semuanya. Mesti ada beberapa anjakan
kesediaan untuk membawa perubahan. Dan kita sebagai pasukan memang tumpu tiap minggu dalam mesyuarat jemaah menteri, dalam mesyuarat jemaah jawatan kuasa kabinet, itu menumpukan isu kerja yang secara bersungguh-sungguh. Saya telah beri jaminan dan apa sahaja yang perlu kita lakukan untuk memangkit, mempercepat perubahan, kelulusan, itu akan dilakukan. Sebab itu sinergi kerjasama dengan dewan-dewan perniagaan, termasuk Dewan Perniagaan Cina, itu sangat penting. Dan saya ucap terima kasih kerana kerjasama diberikan oleh Tan Sri Loh dan rakan-rakan kepada kerajaan, idea dan teguran dan sekali-sekali kritikan. It's okay, you know, because from time to time you give suggestions and you know, Tan Sri Loh does give some criticism, politely but very strong message, and I think we welcome that. Not only is a democratic country, but it is important. If you want to have this synergy, we have to listen. Sometimes they agree, sometimes they support, sometimes they give proposals, or sometimes they even submit some criticism, which is, to my mind, fair for us to reflect. Now, saya ada satu permasalahan yang saya nak umumkan, atau minta kerjasama SCCIM. Kita telah putuskan untuk meneruskan Kongres Ekonomi Bumiputera. Tapi saya tegaskan, apa bedanya? Pertama, walaupun namanya Kongres Ekonomi Bumiputera, tumpuan kita tentang masalah-masalah dihadapi oleh Bumiputera, tapi kita ambil sikap yang sangat terbuka. Kita akan pertahankan permasalahan salah guna tumpuan kepada kroni yang dilakukan sebelum ini. Mesti ada kesediaan untuk menghadapi, mengemukakan cadangan-cadangan baru. Bukan nak pertahankan semua yang lama. Yang baik kita teruskan, tapi kaedah memperkayakan keluarga, kroni, memperkaya 3-4 kerat, itu harus dihentikan. Dan kita tidak akan tolak ansur dengan masalah rasuah, sama ada China atau India ataupun Melayu. Jadi jangan ambil masalah isu sama ada tidak akan ni kepada Melayu atau Cina. Saya tak tengok. Dari segi ini, there's no racial profiling. You are corrupt, we will go after you without compromise. Yang kedua, pendekatan kita dalam hal Kongres Ekonomi Bumiputera ini lebih inklusif. Maknanya kita mau penyertaan daripada rakan-rakan kita masyarakat Cina dan India. Dan saya harap SCCIM bersedia untuk bincang, kerana pendekatan kita inklusif. Maknanya dalam membicarakan ekonomi Bumiputera, ada isu-isu SME atau kelompok India miskin akan kita tangani bersama. So pendekatan yang agak berbeza. Saya tegaskan semula apa yang kita lakukan. Umpamanya tahun lalu saya kata semua sekolah daif, sekolah dalam kedudukan yang buruk atau lemah atau tandas yang rosak, seluruh negara, sama ada sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah agama, sekolah kerajaan atau sekolah bantuan modal, kita bantu semua. Jadi pendekatan yang berbeza. Jadi jangan tanya saya sama ada ini ada racial profiling. Ini tandas rosak sekolah kebangsaan kita baiki, sekolah Tamil tak baiki, tidak. Semua sekolah. Dan kita lakukan tahun lalu dan kita teruskan dengan sekolah bantuan modal. Begitu juga di klinik-klinik desa. Kita lakukan juga umpamanya pembasmian kemiskinan tegak, hardcore poor atau abject poverty. Di Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, hampir 100% selesai.
Dan kita tak tanya sama ada keluarga itu Melayu atau Cina atau India. Di Kuala Lumpur, walaupun jumlah majoritinya Melayu, tapi jumlah India, nisbah ratio to population, nisbah penduduk sangat tinggi. Dan setiap keluarga India di Kuala Lumpur, kita bantu untuk lepaskan dia daripada garis kemiskinan tegar atau hardcore poor. Ini pendekatan kita. Tapi kadang-kadang kita hadapi pemimpin-pemimpin masyarakat sama ada Melayu atau Cina atau India, dia tanya lagi peruntukan orang India. Bagi saya, setiap orang miskin tegar, saya tak kira Melayu, Cina atau India, kita selesaikan. Dan di Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, dari angka yang kita perolehi sudah 100% tercapai. Ini approach pendekatan kita baru. Dan pendekatan yang sama dalam Kongres Ekonomi Bumi-Putera. Kalau ada, bila kita bicara kemiskinan Bumi-Putera, kalau ada kelompok-kelompok tertentu, Cina miskin ataupun India di estate yang miskin, kita mesti tangani, selesaikan sebagai satu program nasional. Begitu juga kalau kita bercakap soal peluang perniagaan, terutama perniagaan kecil Bumi-Putera, peluang bagi orang India ataupun perniagaan kecil masyarakat Cina, tempat perniagaan, gerai mereka, itu kita harus tumpu sebagai program dan agenda nasional. Sebab itu saya minta supaya penyertaan dalam kongres ini bukan saja daripada Syarikat Bumi-Putera, tetapi daripada syarikat-syarikat Cina. Minggu depan saya akan undang pemimpin daripada Dewan Perniagaan Melayu, Cina, India untuk bersama untuk bagi pandangan dan input supaya kongres ini tidak dianggap eksklusif. Dia masih menekankan terasnya tentang masalah yang dihadapi oleh orang Melayu di Bumi-Putera, tetapi pendekatan kita selaras dengan dasar negara madani ini harus lebih inklusif. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Kita nampak makanan sudah sedia lama, sudah lapar. Terima kasih sekali lagi. Saya